Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Salam kepada semua yang menonton tuition online Perlis mengaji fasa keempat. Okey, bersama CYT. Ingat lagi nah CYT iaitu Cikgu Yati untuk belajar ekonomi kertas 2 iaitu kod mata pelajaran 944/2. Nama penuh Hayati binti Arifin iaitu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi, Kanga Perlis. Okey, tajuk yang akan kita pelajari iaitu tajuk bab 5 iaitu sekatan perdagangan antarabangsa. Okey, sebelum kita mula, cikgu ingin nyatakan sedikit beberapa perkara kepada pelajar-pelajar iaitu dalam kita menuntut ilmu, doa sangat penting sebelum belajar. Antaranya kita boleh baca doa belajar, kita boleh berzikir, memuji Allah, sama ada kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ataupun kalau kita tak mampu, yang pendek, surah Al-Fatihah kita boleh baca sebab tiap kali kita solat, kita akan baca surah Al-Fatihah. Jadi kita boleh ambil yang mana salah satu ini sebagai satu titik mula untuk pelajar-pelajar menuntut ilmu. Dan pelajar letak tangan dekat dada, cuba sebut dalam hati, ya Allah, apa yang aku akan pelajari daripada Cikgu Yati, berilah kefahaman kepada aku agar aku faham apa yang diajar dan aku boleh menjawab peperiksaan. Aku nak A ekonomi, ya Allah. Niat macam tu. InsyaAllah pelajar akan dapat. Okey. Okey, kita teruskan. Setelah kita membaca doa tadi, kita teruskan iaitu untuk tajuk sekatan perdagangan antarabangsa. Ada 3 tajuk pelajar-pelajar, iaitu tajuk yang pertama sekali cikgu akan sentuh dekat sini iaitu tujuan sekatan perdagangan antarabangsa. Okey, kita mula dengan soalan peperiksaan dahulu. Cikgu tak mau bagi dia punya cara belajar dulu. Cikgu nak terus pada soalan dan ada jawapan kita belajar kat situ. Okey, soalan yang pernah keluar iaitu soalan STPM 2015. Iaitu soalan bahagian B, soalan esei, soalan 26. Okey, huraikan 4 sebab sesebuah negara mengenakan sekatan perdagangan antarabangsa. 4 sebab. Kalau 4 sebab maksudnya pelajar kena bagi 4 sebab, 4 fakta dan huraian. Jadi pelajar boleh bagi lebih. Tapi guru ataupun pemeriksa dia akan pilih 4 jawapan yang terbaik. Okey, kalau 4 sebab maksudnya dalam 4 perenggan lah. 4 perenggan maknanya dalam setiap satu perenggan akan ada 3 markah. Perenggan yang kedua akan ada 3 markah.
Perenggan yang ketiga 2 markah dan perenggan keempat 2 markah. Jadi jumlah dia semua 10. Sebab markah dia 10 markah. Okey, kita bergerak satu persatu. Okey, skema jawapan. Okey, jawapan yang pertama, menggalakkan perkembangan industri muda ataupun industri tempatan. Itu 4 sebab. Sebab yang pertama, kenapa perlu diadakan sekatan? Sebab kita nak jaga industri muda. Sebab kita nak jaga mudanya. Okey, yang kedua sebab kita nak melindungi industri penting ataupun strategik. Yang pertama kita kata dia muda, kita nak jaga dia, sebab tu kena buat sekatan. Yang kedua sebab dia penting. Kita perlu adakan sekatan sebab industri yang baru ni dia sangat penting. Yang ketiga untuk meningkatkan guna tenaga. Maksudnya muda, lepas tu dia penting. Penting ni untuk apa? Untuk guna tenaga. Okey, yang keempat untuk membaiki imbangan pembayaran. Okey, yang kelima untuk anti lambakan dan yang keenam untuk menghalang barang yang berbahaya ataupun eksternaliti penggunaan negatif. Jadi ada kat situ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu bagi 6 kat sini. Jadi pelajar boleh ambil mana-mana 4. Maknanya pelajar boleh jawab soalan ni lebih tak apa. Tapi cikgu akan memeriksa 4 jawapan yang terbaik. Yang cikgu sebut kategori tadi yang layak dapat 3 markah, 3 markah, 2 markah, 2 markah. Jadi 10 dekat situ. Okey, kita bergerak satu persatu. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, menggalakkan perkembangan industri muda ataupun industri tempatan. Kenapa perlu buat sekatan ni? Okey, yang pertama. Sebab apa? Macam ni lah pelajar-pelajar. Kita bayangkan kita ni baru buka perniagaan. Bila baru buka perniagaan, maknanya kita anggap pada diri kita ni, aku ni baru belajar. Selalunya kita kata budak lah. Saya budak baru belajar. Jadi kalau baru belajar, apa berlaku kat situ? Maksudnya, bila industri muda ni dia baru, bermakna dia belum mencapai optimum. Itu satu. Yang kedua, sebab dia baru, kualiti barang yang dikeluarkan tu belum setanding dengan jenis barang yang sama yang diimport. Maksud barang hak dia buat keluar tu tak sama dengan barang hak orang yang diimport tu yang lebih baik lagi pada barang yang dia bawa keluar. Tu yang pertama, sebab dia baru belajar. Dia tak optimum, barang dia tak standing. Dua kan? Okey, yang seterusnya, sebab dia baru juga, maksudnya dia ni buruh yang tak mahir. Kemahiran dia tak tinggi. Maknanya kalau cikgu kata kamu pelajar tadi tu, andaikan dia baru nak buka perniagaan, katalah kamu ada sijil STPM. Jadi kemahiran kamu setakat sijil STPM lah. Jadi ilmu kamu setakat STPM. Kamu tak ada ilmu yang ijazah, kamu tak ada ilmu yang lebih tinggi lagi sampai peringkat pergi ke mendapat kemahiran daripada negara Jepun ataupun lain-lain negara. Itulah bentuk kemahiran. Dan satu lagi, sebab kamu baru belajar, maksudnya tingkat teknologi pun rendah. Tingkat teknologi ni merujuk kepada alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang buruh. Jika ia tidak pandai menggunakan alat komunikasi yang canggih seperti mana yang ada sekarang, misalnya sistem online, berniaga cara online, dia lebih suka berniaga tepi-tepi jalan, tak ada sistem online, jadi susahlah nak maju ataupun nak bergerak dalam bentuk pasaran yang lebih besar. Jadi benda ni kita nak menjaga industri muda ni sebab dia ada kelemahan-kelemahan yang ni. Sebab tu sekatan tu perlu diadakan. Okey, itu yang kedua. Okey, yang fakta yang ketiga, jadi semua perkara tu sukar bagi industri muda untuk menjual keluarannya pada harga yang sama dengan keluaran negara lain. Sebab dia keluar barang tu lebih kurang sama dengan negara lain tapi dia susah nak jual. Jadi kesimpulannya, sekatan ni perlu diadakan terhadap barang yang sama jenis untuk meningkatkan penggunaan industri muda. Okey, itu yang pertama. Maksudnya pelajar kena ingat sebab dia baru belajar, jadi dia serba kekurangan. Industri muda ni serba kekurangan. Jadi sekatan perlu diadakan untuk membantu industri muda. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua untuk melindungi industri penting. Tadi muda kan? Ada kelemahan-kelemahan dia. Tengok penting pula. Penting ni kita tengok iaitu penting
industri yang mengeluarkan barang keperluan. Macam kita kat Malaysia ni barang keperluan lah. Misalnya kita keluar beras, gula dan makanan. Ni industri penting. Jadi kerajaan perlu memastikan keluaran tempatan dari industri penting ni memenuhi permintaan masyarakat dan tidak bergantung kepada import. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga, untuk meningkatkan guna tenaga. Okey, guna tenaga macam mana? Bila ada perdagangan, kita berniaga dengan negara luar, jadi menyebabkan permintaan terhadap keluaran tempatan berkurang. Apa maksudnya keluaran tempatan berkurang? Maksudnya kita ni lebih cenderung suka beli barang daripada luar. Jadi kita akan minta barang import tu lebih banyak. Bila kita minta barang import lebih banyak, maknanya kita akan minta keluaran tempatan berkurang. Okey, bila kita minta keluaran tempatan berkurang, macam mana? Jadi kerajaan kena buat sekatan PAB. Jangan bagi beli barang daripada luar. Buat sekatan. PAB ni sekatan perdagangan antarabangsa. Bila buat sekatan, jadi kita tak akan import. Import dia akan berkurang. Jadi bila import berkurang, jadi kita tak minta lah barang import. Kita akan minta keluaran tempatan. Barang tempatan kita akan minta banyak, meningkat. Okey, bila kita minta barang tempatan banyak, apa berlaku? Kita kaitkan dengan guna tenaga. Iaitu keluaran negara akan meningkat. Maknanya kita minta barang tempatan tu tinggi, jadi keluaran dia akan naik. Bila keluaran naik, maksudnya kita akan ambil guna tenaga lah. Guna tenaga akan bertambah. Itu cara huraian dia. Okey, yang seterusnya, membaiki imbangan pembayaran. Sekatan ni penting untuk membaiki imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran ni kita merujuk kepada imbangan perdagangan. Imbangan perdagangan ni pelajar-pelajar kena ingat, iaitu ekspor dengan import. Okey, dia jadi tak elok bila import melebihi ekspor. Jadi imbangan kurangan. Kurangan ni maksudnya import melebihi ekspor. Jadi kita nak bantu macam mana? Kenakan sekatan. Buat sekatan. Jangan import banyak. Kita cuba kurangkan import. Jadi bila kita kurangkan import, jadi ia dapat membaiki imbangan perdagangan. Itu tujuan sekatan. Maksudnya dapat membaiki imbangan pembayaran. Okey, yang seterusnya anti lambakan. Anti lambakan macam mana? Menyekat kemasukan barang import yang murah dan berkualiti rendah. Ini dapat meningkatkan keluaran tempatan dari jenis yang sama. Ini lambakan. Biasanya barang daripada luar ni masuk kat Malaysia murah. Kita sanggup beli barang daripada luar murah. Jadi cara nak menghalang, itu kita buat sekatan dengan cara menyekat barang import. Sebab barang daripada luar adalah barang import. Jadi kita buat anti lambakan. Okey, yang seterusnya ialah menghalang barang yang berbahaya ataupun eksternaliti penggunaan negatif. Barang yang berbahaya ni contoh dia macam rokok, minuman keras, mercun dan senjata api. Iaitu barang-barang yang tidak baik daripada kesihatan. Jadi kita kena buat sekatan. Kalau tak buat sekatan, kita akan import barang-barang ni daripada luar. Banyak dibawa masuk ke Malaysia dan ia juga boleh menjejaskan kesihatan. Okey, jadi pelajar-pelajar boleh faham Okey, yang seterusnya kita tengok pada soalan STPM ulangan 2013. Soalan bahagian objektif iaitu soalan 18. Dia duduk selalunya soalan ni duduk kat nombor 17, 18. Okey, sesebuah negara yang mengadakan sekatan terhadap perdagangan antarabangsa adalah bertujuan untuk apa? Kalau buat sekatan perdagangan antarabangsa ni. Yang mana jawapan dia? Melindungi industri tempatan, menambah hasil cukai kerajaan, menggalak pengeluaran ekspor, meningkatkan permintaan terhadap mata wang asing. Jadi yang mana jawapan dia? Jawapan dia ialah melindungi industri tempatan. Itu tujuan kita buat sekatan. Yang tadi ada faktor yang cikgu bagi tadi. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan STPM 2015, soalan bahagian objektif juga, iaitu soalan 17. Yang berikut ialah tujuan pengenaan kuota ke atas barang import. Kuota ke atas barang import. Kecuali, yang mana? Apa jawapan dia? Okey, jawapan dia ialah meningkatkan produktiviti buruh tempatan. Tu kecuali.
Kalau hak lain semua dia ada dalam faktor yang cikgu bagi tadi, iaitu membaiki imbangan pembayaran, mengurangkan persaingan, mengelakkan lambakan barang asing di pasaran tempatan. Semua tu dalam faktor yang cikgu bagi tadi. Yang tak ada meningkatkan produktiviti buruh tempatan. Okey, yang seterusnya soalan STPM ulangan 2015, soalan objektif juga, soalan 17. Tujuan Sekatan Perdagangan Antarabangsa dilaksanakan adalah untuk melindungi yang mana? Kita buat sekatan ni nak jaga siapa? Nak jaga pelabur asing ke? Nak jaga pengguna asing? Nak jaga pengeluar domestik? Nak jaga pengimport domestik? Domestik ni maksudnya tempatan, pengeluar tempatan, pengimport tempatan. Jadi kalau perkataan asing-asing tu salah lah. Pengimport memang salah dah. Jadi jawapan dia ialah C. Okey, kita masuk pada tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua iaitu alat sekatan perdagangan antarabangsa. Okey, alat sekatan perdagangan antarabangsa ni pelajar-pelajar terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama tarif, yang kedua sekatan bukan tarif. Okey, apa itu tarif? Tarif ni adalah cukai yang dikenakan oleh kerajaan ke atas barang dan perkhidmatan yang diimport. Kalau barang tu barang yang kita beli daripada negara luar. Misalnya telefon bimbit daripada negara mana? China kan. Itu barang. Kalau perkhidmatan ni dalam bentuk tenaga buruh. Maksudnya kita ambil doktor daripada luar negara ataupun guru pertukaran pelajar daripada luar negara. Itu perkhidmatan. Jadi dia ialah dikenakan oleh kerajaan ke atas barang dan perkhidmatan yang diimport. Okey, dia ada dua bentuk tarif, iaitu tarif ad valorem dan satu lagi tarif spesifik. Okey, tarif ad valorem ni macam mana? Cukai import yang dihitung berdasarkan harga barang import. Maksudnya kalau kita import barang, kita kena cukai. Nak beza dia macam mana valorem dengan spesifik? Okey, cikgu akan bagi contoh. Tapi pelajar ingat dulu, kalau valorem ni maksud dia dalam bentuk peratusan. Dalam bentuk peratusan daripada harga yang diimport. Itu valorem. Okey, contoh dia macam 50% dikenakan ke atas kereta Mercedes yang bernilai RM90,000. Contoh kereta ni katalah nilai dia RM10,000, RM90,000, minta maaf RM90,000, cukai yang dikenakan ialah 50%. Jadi bermakna cukai import kat atas kereta tu RM45,000 sebab dia 50%. Maksudnya dalam bentuk peratusan. Tu valorem. Kalau spesifik, tarif spesifik. Spesifik ni ialah cukai tetap yang dihitung berdasarkan kuantiti barang import. Maksudnya kita nak import barang tu. Contoh, tarif sebanyak RM40 dikenakan ke atas setiap 100 kg beras. Beras ni yang kita ambil daripada Thailand. Kalau 100 kg kena RM40. Kalau kita bawa masuk banyak lagi kg dia, jadi banyaklah tarif yang kita kena bayar. Itu boleh beza nah. Kalau valorem tadi dalam bentuk peratusan, kalau spesifik dia ikut kuantiti. Okey, tadi dalam bentuk tarif dan yang berikutnya sekatan bukan tarif. Okey, sekatan bukan tarif merupakan langkah kerajaan nak buat apa? Menggalakkan dan memberi keutamaan kepada penggunaan barang tempatan serta tidak menggalakkan penggunaan barang import. Sekatan bukan tarif ni maksudnya dia nak kita guna barang tempatan. Jangan guna barang import. Tu kena buat sekatan bukan tarif. Kita tengok. Ni cikgu pernah bagi MCYT. Ni MCYT ni mari mengingat cara cikgu Yati lah. Macam mana sekatan bukan tarif ni. Iaitu pelajar-pelajar ingat perkataan PK. Kalau sekatan bukan tarif. PK tu apa dia? Yang pertama peraturan dan piawai keselamatan dan kesihatan. Kemudian I tu embargo. Tadi tu peraturan. Tu embargo. Kemudian K tu ialah kuota dan kita ambil K dengan A tu ialah kawalan pertukaran asing. Jadi sekatan bukan tarif kat sini dia ada 4. Ingat PK. Okey, kita bergerak satu persatu. Okey, peraturan dan piawai kesihatan dan keselamatan. Okey, kerajaan yang tetapkan.
Siapa yang tetapkan peraturan ni? Kerajaan yang tetapkan piawai tertentu terhadap barang import. Sebab benda ni semua ni dekat dengan barang import. Jadi kerajaan yang tetapkan piawai. Okey, barang import yang tidak memenuhi syarat tidak dibenarkan masuk ke dalam negara. Dia ada syarat-syarat dia ada standard dia. Okey, contoh tahap racun serangga yang diguna pada buah-buahan dan sayur-sayuran import. Sebab kita banyak ambil buah-buahan daripada negara luar dan juga sayur-sayuran banyak yang diimport. Jadi dia perlu mengikut standard yang ditetapkan oleh peraturan dan piawai kesihatan dan keselamatan yang Malaysia. Okey, mesti mempunyai sijil, mesti ada logo, mesti ada barcode. Cikgu tunjuk kat sini macam contoh Milo lah kan. Milo ni misalnya dia ada tanda halal, dia ada barcode kat sini. Kemudian dia ada isi kandungan, iaitu maklumat tentang pemakanan, semua maklumat tu. Ini kita kata peraturan dan piawai kesihatan dan keselamatan. Supaya pengguna dapat lihat dan baca, dia boleh tengok kandungan bahaya ataupun tidak bahaya. Jadi kalau barang tersebut barang yang berbahaya, jadi tak akan dibawa masuk ke dalam Malaysia. Ini contoh lah cikgu tunjuk. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, embargo. Ingat, piawai tadi kerajaan yang tetap lah, embargo. Apa dia embargo? Embargo ni ialah dasar kerajaan tidak membenarkan import suatu barang 100% dari negara tertentu. Maksudnya dia tak bagi bawa masuk terus barang tu dekat Malaysia. Ni bahasa utara cikgu ni, tak bagi masuk terus barang dekat Malaysia. Dia menghalang ataupun tidak membenarkan import suatu barang 100% dari negara tersebut. Contoh dia kat sini dari negara Israel. Sebab apa? Sebab mengamalkan peperangan dan keganasan. Yang ni bergantung kepada keadaan semasa dan arahan daripada kerajaan. Okey, yang ketiga ialah kota. Jenis sekatan kota. Kota ni ialah merujuk kepada had ataupun sejumlah kuantiti barang tertentu yang boleh diimport. Maksudnya kita nak import tu berapa banyak yang boleh bawa masuk. Apabila kota import dikenakan, jadi penawaran import tu akan jatuhlah. Kesan dia harga barang import akan meningkat. Jadi bila kita bagi bawa masuk barang, kan, jadi dia boleh bantulah industri muda. Tapi kalau dia boleh bawa masuk juga sikit, tapi dia nak jual juga, tapi harga dia mahal lah. Okey, ini menguntungkan pengeluar tempatan kerana tidak perlu bersaing dengan pengeluar luar negara. Okey, yang keempat, kawalan pertukaran asing. Okey, kerajaan boleh mengurangkan import dengan mengurangkan pertukaran asing yang boleh dibeli oleh pengimport tempatan. Maksudnya kurangkan import. Bila kita kurangkan import, maksudnya kita kuranglah tukar duit oleh pengimport tempatan. Contoh dia, macam Malaysia kan, ingin mengurangkan import daripada Singapura. Macam sekarang ni, PKP. Jadi tak ada lah ramai yang pergi melancong ke Singapura ataupun mana-mana negara. Jadi dia akan mengurangkan permintaan ke atas mata wang asing. Bila mengurangkan permintaan ke atas mata wang asing, maksudnya dia akan mengurangkan import lah. Okey, dasar ini melindungi industri tempatan. Itu cara dia kawalan pertukaran asing. Okey, seterusnya kita tengok pada soalan STPM. Tajuk yang kita pelajari tadi iaitu tarif dan juga sekatan bukan tarif. Tengok soalan yang berkaitan dengannya. Okey, soalan 22 STPM 2013. Huraikan 5 alat kawalan import yang dapat membaiki defisit imbangan pembayaran. Ada lain sikit kat sini. Jadi kalau skema tadi boleh ambil skema yang cikgu bagi tadi. Iaitu ada tarif, dah ada 4 lagi. Peka tu. Okey, kalau yang ikut yang dia punya soalan yang ni, 5 alat kawalan import ni, ikut petua yang cikgu bagi, pelajar-pelajar ingat perkataan dipekat. Kita tambah sebab apa kita kena tambah kat sini? Sebab dia kata membaiki defisit imbangan pembayaran. Sebab dia ada perkataan imbangan pembayaran. Ada perkara-perkara lain yang boleh kita jadikan fakta yang sesuai untuk kita hurai dalam tajuk ni sebagai alat kawalan import. Okey, antaranya dia ada 6 kat sini.
Makna tadi cikgu dah bagi 4, 5. Jadi kita tambah satu lagi iaitu devaluasi. Devaluasi ni ialah menurunkan nilai mata wang. Jadi yang tadi tu cikgu bagi pekat. Peraturan dan piawai keselamatan dan kesihatan. Cikgu bagi embargo, cikgu bagi kuota, kawalan pertukaran asing dan cikgu bagi tarif. Okey, kalau skema dia. Kita buatlah. Sebab soalan tadi dia kata nak berapa? 5 kan. Jadi kalau 5 kena bagi 5 fakta. Kalau 5 fakta, 5 huraian. Jadi akan dapat 10 markah. Okey, devaluasi. Apa devaluasi? Devaluasi ni ialah menurunkan nilai mata wang asing. Okey, apabila kerajaan menurunkan nilai mata wang tempatan, maka barang import pada pandangan pengguna tempatan telah menjadi mahal. Okey, ini kerana mereka perlu membayar mata wang asing dengan mata wang tempatan yang lebih mahal. Okey, kesannya import akan berkurang. Jadi last kali pelajar kena tutup soalan, kena sebut. Sebab soalan tadi dia sebut defisit imbangan pembayaran dapat dibaiki. Jadi kita guna cara devaluasi ini macam mana? Kesan dia kepada import dan import ni dapat dikurangkan dan seterusnya dapat membaiki defisit imbangan pembayaran. Okey, skema yang lain kita ambil balik yang dua yang cikgu dah cerita panjang lebar tadi, peraturan dan piawai keselamatan dan kesihatan, embargo, kuota dan kawalan pertukaran asing. Jadi pelajar ambil balik fakta tu dan hurai. Ikut contoh yang cikgu bagi tadi. Kemudian di akhirnya pelajar kena tutup sebut ini dapat mengatasi masalah defisit imbangan pembayaran. Okey, kalau tarif pula, apabila tarif dikenakan, kesannya harga barang import meningkat, permintaan barang import akan jatuh. Kalau harga naik, maknanya kita akan minta barang import tu sikit lah. Jadi bila minta barang import tu sikit, bermakna kita dapat mengatasi masalah imbangan pembayaran. Seterusnya, defisit imbangan pembayaran dapat dibaiki. Jadi pelajar-pelajar boleh faham lah. Sebab kalau soalan yang 10 markah dia sebut macam mana mengatasi defisit imbangan pembayaran, ambil alat-alat sekatan tadi, last kali simpul balik. Sebab dia kata macam mana boleh mengurangkan defisit imbangan pembayaran. Sebab kita nak hurai, kita nak kaitkan. Okey, tajuk yang akhir iaitu tajuk kesan tarif. Ini tajuk yang penting nah. Okey, cara pelajar nak melukis kesan tarif ni mula-mula sekali kena buat dua paksi, paksi tegak dan juga paksi melentang. Ingat nah, kalau 31 kemarin cikgu bersiaran tentang proses kesimbangan, ada AEY, ada JW, ada ADAS. Kemudian ada tajuk keseimbangan kadar bunga. Jadi yang ini tajuk dia adalah tajuk kesan tarif. Guna gambar rajah macam tu juga tapi dia ada beza. Nah, kita tengok beza kat mana. Okey, bahagian paksi. Ada dua paksi. Okey, paksi tegak kita letak harga. Harga ni, kalau harga ni dia sama dengan ADS. ADS sebab paksi tegak dia harga. Bahagian bawah dia pendapatan. Tapi bagi tajuk tarif, kita tak boleh letak pendapatan. Kita letak harga dengan kuantiti. Kuantiti ni ikut kuantiti barang apa. Kalau kain, kuantiti kain lah. Kalau kuantiti X, barang X, jadi kuantiti X. Okey nah. Okey, kita lukis satu garis macam kelok permintaan. Okey, pelajar-pelajar tulis simbol kat situ D besar dan D kecil. Apa maksud D besar, D kecil? D tu ialah permintaan. D yang kecil tu maksudnya domestik. Bukan permintaan lah. Permintaan tapi permintaan D kecil tu ialah domestik. Maksudnya permintaan tempatan. Okey, kita label F. Okey, buat satu lagi kelok. Yang ini ialah kelok penawaran. Jangan tulis penawaran. Tulis SD. SD ni maksud dia penawaran domestik. Okey, kita tulis huruf C. Kemudian dekat kesimbangan, buat garisan putus. Okey, ada PE, ada Q kosong, ada I kosong. Yang ini kita andaikan perdagangan ni iaitu dijalankan dalam perdagangan anjal sempurna.
Nah, dalam bentuk persaingan anjal sempurna. Okey, SW maksudnya dia berdagang dengan negara luar. Pada P1 kita buat garisan putus, ada Q4, ada Q1. Kemudian kita buat satu lagi warna merah. Warna biru tu dia berdagang tengah berseronok. Warna merah tu dia berdagang dah tak seronok. Sebab apa? Sebab SW tambah T. Maksudnya dia berdagang dan kena tarif. Saja cikgu berwarna merah dengan warna biru. Tapi kalau dalam peperiksaan dua-dua warna hitam. Okey, kita letak huruf pada harga P2. Kita labelkan huruf setiap satu, B semua, KA. Sebab huruf-huruf ni dia penting untuk kita buat huraian. Okey. Dan bagi maksud SD tu apa dia? Jadi kalau pelajar nak tulis SS boleh, tapi pelajar kena bagi maksud. Kalau SS tu bukan penawaran. Pelajar kena tulis SS kat sini ni pada tajuk kesan tarif ni ialah kelok penawaran tempatan. Yang ni boleh diterima. Jadi apa yang kita tulis dengan apa yang kita bagi maksud tu boleh diterima. Walaupun kita tulis SS tapi dia bagi maksud penawaran tempatan. Kataan tempatan tu penting. Okey, kalau DD kelok permintaan tempatan. Kalau SW kelok penawaran dunia. SW tambah T kelok penawaran dunia selepas tarif. Okey, dari segi huraian, dia kena ada kesimbangan asal dekat titik I0 apabila DD sama dengan SD pada harga P0 dan kuantiti barang pada Q0. Yang ni cikgu ajak macam yang kemarin. Iaitu ada titik I0, D0, pada titik I0, DD sama dengan SD pada P0 dan Q0. Lepas tu kita andaikan PAB ni keluaran dia barang X berada dalam pasaran persaingan sempurna yang cikgu sebut tadi. Jadi kelok dia SW, bentuk anjal sempurna. Okey, kita tengok juga bila dia berdagang dekat SW tadi, harga dia akan jatuh. P0 ke P1, permintaan domestik dia akan bertambah, Q0 ke Q4. Okey, penawaran domestik dia SD, hanya di Q1. Jadi bila hanya di Q1 ni maknanya wujud lebihan permintaan Q1, Q4. Jadi negara perlu import. Jadi cerita dia nak mula daripada sini. Maknanya lebihan permintaan tadi negara perlu import. Bila negara perlu import, jadi dia akan kenakan tarif. Kalau yang ini dia tak ada markah sangat. Kalau soalan periksa ni orang kata cerita dia asal-asal lah. Kita nak tahu macam mana jadi. Lepas tu baru kita tahu cerita kesan tarif. Okey, ini yang cerita yang penting ni, kesan tarif. Kesan tarif, lukis balik gambar rajah tadi. Satu-satu. Sengaja cikgu bagi rapat tu dekat paksi supaya kita nak tengok lebihan pengguna. Kalau bawah cikgu bagi rapat juga kat dinding paksi harga, kita nak tengok lebihan pengeluar. Kita jawab, kita bagi skema lebih tak apa. Jangan kita bagi kurang. Nanti pemeriksa boleh ambil mana yang betul lah. Untuk bagi satu soalan. Okey. Pelajar kena lukis macam ni untuk peperiksaan. Ingat gambar rajah ni 2 markah untuk pelajar lukis. Tapi pernah juga satu ketika soalan dia ada di objektif dan soalan pernah juga keluar di esei. Jadi calon yang bijak ni, pelajar yang bijak, dia akan buat objektif dulu, dia copy balik. Rajah pada objektif tu untuk esei. Jadi dia tak pandai nak hurai tapi markah dia dapat 2 markah. Itu kelebihan lah dekat calon. Sebab tu kita kena buat objektif dulu. Sebab dalam objektif tu dia memberi panduan ataupun ilmu untuk kita membuat jawapan untuk bahagian B. Okey, satu persatu. Okey. Jadi cerita dia, kalau kesan tarif ni kita tak ambil dah cerita yang tadi tu, yang sebelum yang cikgu paparkan tu, masa dia anjal sempurna, kesan dia, harga jatuh apa semua tu, tak ambil kat situ. Jadi kita terus masuk pada kesan yang sini. Makna kesan dia yang pertama, kelok dia beralih. SW ni, hak dunia, bila dia kenakan tarif, dia beralih kepada SW tambah T. Tu yang pertama. Jadi pelajar akan dapat satu markah yang pertama, kelok tu beralih.
Yang kedua, harga dia akan naik P1. Ini P1 harga akan naik lah sebab daripada biru dia pergi ke merah. Jadi kesan dia harga akan naik. Yang ketiga, DD berkurang. DD ni maksud dia pengeluaran domestik. Okey, pengeluaran domestik ni calon nak tengok kat mana? Pelajar nak tengok kat mana? Tengok DD lah. DD. Ni pengeluaran domestik. Jadi pengeluaran domestik dia, asal dia Q4. Jadi bila dia kena tarif, tengok garis DD ni. Bila dia kena tarif, dia berkurang kepada Q3. Itu yang ketiga. Okey, yang keempat, SD. SD ni ialah pengeluaran domestik. Pengeluaran dia bertambah. Banyak mana? Pengeluaran ni kita tengok kelok penawaran. Ni yang ada SD ni. Penawaran. Kalau sebelum tu tengok kat garis biru, kat sini Q1. Q1 kan sebelum. Lepas tu bila dia kena tarif, jadi warna merah ni, dia ada dekat A tu, dekat Q2. Jadi apa maksud dia kat situ? Penawaran dia bertambah, merujuk pada kuantiti. Bertambah, Q1 dia bertambah kepada Q2. Makna penggunaan jatuh, penawaran dia bertambah. Okey, itu 4 kesan. Okey, kesan yang seterusnya, kuantiti import. Okey, kalau kuantiti import, pelajar nak ingat senang je. Pelajar bayangkan diri pelajar, okey, depa tangan. Depa tangan ni. Depa tangan ni maksudnya kuantiti import. Masa dia berdagang ni, seronok berdagang. Luas tangan ni. Maknanya belah kiri ni Q1, sini Q4. Tu kuantiti import. Yang sebelum. Bila lepas dia berdagang, dia kena cukai, bengkokkan. Pelajar bengkokkan. Bila bengkokkan tu maksudnya dia kecil kan. Tadi besar, dia jadi kecil. Maknanya kalau Q1, Q4, dia akan jadi Q2, Q3. Itu cara kita nak ingat. Maksudnya daripada import yang banyak, dia akan kurang. Okey, itu nombor 5. Okey, yang keenam, imbangan dagangan bertambah baik. Sebab apa? Sebab nilai import berkurang. Kan tadi, kita kata import tadi yang besar ni, dia jadi sikit. Maknanya import tu berkurang. Berjayalah mengatasi imbangan dagangan. Import tu dapat dikurangkan. Okey, macam mana? Nilai import berkurang ni dari mana? Okey, kita tengok kawasan import ni, iaitu Q1, B. Tengok dah, dia gemuk tau. Q1, B, kemudian D, Q4. Nampak ni gemuk. Duduk tidur ni. Dia gemuk. Q1, B, D, 4. Okey, bila dia kena tarif, dia jadi kurus. Kurus dan tinggi. Kurus cekeding. Orang kata. Kurus. Dia jadi kurus iaitu Q2. Dia pergi ke A. Dia pergi ke Q dan Q3. Dia sikit. Okey, yang ketujuh. Makna tadi ni kalau dari segi imbangan dagangan ni, daripada besar kepada sikit. Okey, yang ketujuh, hasil kerajaan. Hasil kerajaan ni kita tengok kawasan 4 segi. Ingat perkataan ni, akil. A, Q, I, L. Tu akil. Cara dapat hasil kerajaan macam mana? Iaitu P1, P2, kita kali dengan Q2 dan Q3. Bila hasil kerajaan, banyak tu maksudnya kegiatan ekonomi meningkat. Okey, seterusnya tengok lebihan pengguna. Lebihan pengguna dia berkurang. Lebihan pengguna kawasan 3 segi. Tengok dah, ni yang biru ni. P1, D, F. Besar nah. Kawasan 3 segi ni besar. Kemudian dia berkurang jadi kawasan merah ni. P2, Q, F. Okey, seterusnya tengok lebihan pengeluar. Lebihan pengeluar akan bertambah. Lebihan pengeluar kita tengok kawasan 3 segi di bahagian bawah. Okey, lebihan pengeluar kita tengok yang sebelum, yang warna biru. Iaitu P1, B, C. Lepas tu dia bertambah. Asal kecil kan? P1, B, C. Dia jadi besar. Iaitu P2, A, C. Itu kesan dia. Tapi kalau dalam peperiksaan, dia nak kesan tarif, calon bagi rajah 2 markah dan huraian 1 sampai 7 cukup. Nak bagi lebih pun boleh. Ni kalau huraian yang bentuk macam ni lah. Ni soalan STPM 2012. Kita terus bagi huraian macam ni. Satu persatu. Maknanya calon dah dapat dah. Setiap satu ayat yang ditulis semua markah. Nombor 1 markah. Nombor 2 markah. Nombor 3 markah. Ni cikgu ulang balik apa yang cikgu sebutkan tadi. Penawaran bertambah markah. Kuantiti import berkurang pun markah. Semua tu markah. Jadi setiap satu markah. Jadi kalau ada kat situ sampai 7, kita kata 7 markah lah.
Okey, yang ni kalau soalan dia kata dengan menggunakan gambar rajah huraikan kesan tarif terhadap ekonomi sebuah negara 10 markah. Maknanya rajah 2, huraian lagi 8. Nah. Okey, soalan yang seterusnya iaitu kita tengok soalan yang berkaitan dengan tajuk ni iaitu tajuk kesan tarif. Soalan STPM ulangan 2013 bahagian A soalan 17. Jika kerajaan tu rajah dia nah, jika kerajaan menggunakan cukai RM3 per unit kain, maka apa berlaku? Soalan tarif ni dia keluar dalam objektif. Apa berlaku kalau cukai RM3? Jawapan dia yang mana? Penggunaan dalam negeri berkurang. Kalau penggunaan dia tengok DD, betul ke berkurang? Nah, 8,200 dia berkurang kepada 5,000. Jadi 3,000, betul ke? Jadi pelajar boleh kira. B, penggunaan dalam negeri meningkat. Nah. Meningkat, betul ke meningkat? Meningkat ke berkurang? Okey, C, kerajaan mendapat hasil. Hasil ni tadi cikgu bagi P1 kali P2, Q2 tu kali Q3, kawasan tengah ni. Yang tengah ni hasil. Jadi jawapan dia ialah import berkurang sebanyak 4,600 unit. Macam mana kira? Okey, semasa PAB 8,200, kita tolak dengan 2,000, kita dapat 6,200. Lepas tu bila lepas kena tarif, kawasan atas dah dekat RM7 ni, 5,000, kita tolak dengan 3,400, kita dapat 1,600. Maka 6,200 ni kita tolak dengan 1,600, jadi jawapan dia ialah 4,600. Jadi kalau pelajar faham kedudukan tu kat mana, jadi kita boleh kira. Ini sebagai latihan. Okey, soalan seterusnya, soalan STPM 2014 bahagian B soalan 26. Bagaimanakah tarif dapat mengurangkan defisit imbangan perdagangan negara tersebut? Bagaimana? Ni soalan tak memerlukan rajah. Jadi pelajar terus bagi fakta ataupun huraian dekat situ. Sebab tarif kurang defisit. Jadi kita ambil baliklah kesan yang paling nyata. Harga barang import kan. Harga barang import tu lebih mahal lah. Nah, sebab kita tak bagi import barang luar masuk. Tapi kalau nak masuk juga boleh. Tapi dia akan jual mahal. Nah, berbanding barang tempatan. Jadi yang kedua kita tengok pada kuantiti diimport. Boleh bawa masuk dalam Malaysia tapi sikit. Sikit dan mahal. Yang ketiga, nilai import berkurang. Jadi kita nak jawab soalan ni, nilai import berkurang tu kita kata maka defisit imbangan perdagangan dapat dikurangkan. Jadi senanglah dapat 3 markah. Okey, soalan seterusnya ulangan 2014 bahagian A juga soalan 17. Okey, kesan tarif menyebabkan jumlah kereta yang diimport. Banyak mana kesan tarif? Jadi kalau kesan tarif, P2 ni masa dia berdagang. P1 ni masa dia kena tarif. Jadi kita nak kata yang mana? Jumlah kereta yang diimport. Diimport ni maksudnya hak yang besar, jadi kecil tu. Jadi kawasan yang mana? Agak-agak. Nah, cikgu kata tadi kalau hak besar tu Q2, Q4. Kalau yang kecil, Q1, Q2. Jadi jawapan dia ialah berkurang. Maknanya daripada besar, dia berkurang jadi sikit. Q2, Q4 kepada Q1, Q2. Sebab kita faham apa yang kita belajar tadi, jadi bila dapat soalan, pelajar memang boleh jawab. Okey, soalan yang seterusnya, STPM ulangan 2016, soalan bahagian A, soalan 19. Ingat calon ingat pelajar-pelajar yang duk mengikuti siaran online daripada cikgu ni dah tahu dah kedudukan. Kalau soalan tarif ni dia mesti duduk nombor 17, nombor 18, nombor 19 dan ada juga duduk dalam soalan 20. Okey, penggunaan tarif menyebabkan import menurun. Lebih kurang aja macam soalan tadi. Okey, import menurun. Banyak mana? Tapi dia bentuk pengiraan. Yang mana import turun? Sebab kalau masa dia berdagang 80 dengan 22 kan? Jadi kalau dia kenakan tarif 56 dengan 35. Okey, jawapan dia ialah 37,000. Macam mana? Macam soalan tadi yang kita pernah buat. Soalan keluar balik, cuma dia ubah angka. Jadi kalau pelajar faham, bagilah soalan macam mana pun, rajah macam mana pun, jadi pelajar boleh jawab. Okey, semasa PAB 80 tolak 22, jadi dapat 58. Kalau selepas tarif 56 tolak dengan 35. Ni kawasan yang kurih. Jadi kawasan gemuk. 80 22 tu kawasan gemuk. Duduk berdagang sono aja, siapa tak kacau.
Bila dia berdagang kena tarikh jadi kurus tinggi cekeding kat situ. 56 tolak 35. Jadi maka kita ambil lah 58 tolak 21, kita dapatlah 37,000. Sebab unit dia bagi 003 unit. Okey. Cikgu rasa tak ada dah. Maknanya setakat itulah ilmu yang dapat cikgu sampaikan. Rasa banyak tu. 3 tajuk yang cikgu masukkan kat sini. Tentang tajuk ni. Okey, cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang masih setia bersama dengan CYT, iaitu Cikgu Yati. Cikgu juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Perlis, Jabatan Agama Islam Perlis, Kerajaan Negeri dan Jabatan Pendidikan dan Jabatan Pelajaran Negeri Perlis. Okey, rasanya setakat itu sahaja ilmu ekonomi yang dapat dikongsi dengan semua yang menonton tuition online Perlis, iaitu slot cikgu ekonomi, yang mana cikgu menggantikan bagi slot pengajian perniagaan yang sepatutnya ke udara hari ini. Jadi cikgu take over untuk slot ekonomi. Jadi sangat berharga ilmu yang dapat cikgu kongsi bersama dengan para penonton sekalian. Okey, sama-sama kita jaga orang yang kita sayang. Itu duduk di rumah, pray and stay at home. Okey, kita tutup majlis ilmu kita sebab kita mula dengan baca doa dan kita tutup dengan membaca tasbih kifarah dan wal as. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Surah Al-As ayat 1 hingga 3. Maknanya setiap ilmu yang pelajar ambil daripada cikgu, sampaikanlah kepada kawan-kawan, sebab ilmunya jika kita sampaikan, kita juga yang akan dapat kebaikan di sebalik ilmu yang disampaikan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.